Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah video untuk topik ke-7 bagi subjek pengurusan latihan dan modifikasi tingkah laku SKPM 2093. Jadi topik yang ke-7 ini adalah tentang perancangan dan analisis keperluan latihan. Dan di akhir topik ini, anda sepatutnya dapat memahami definisi analisis keperluan latihan atau dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Training Need Analysis atau TNA. Kemudian menyenaraikan dan menguraikan 3 komponen TNA dan mengenal pasti jenis-jenis pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperlukan dalam TNA serta memahami model-model yang boleh digunakan untuk melaksanakan TNA dan mengenal pasti beberapa teknik yang boleh digunakan untuk menjalankan TNA. Baiklah, sebelum kita mulakan, mungkin kita boleh tengok video daripada YouTube channel ni. Okay, jadi kita dah nampak tadi sedikit sebanyaklah pengenalan. Awak boleh nampak dalam video tu kan, apa itu yang dimasukkan TNA. So, Training Analysis atau analisis keperluan latihan ni kita buat selalu untuk tentukan adakah terdapat keperluan untuk menjalankan program latihan. Okay, contohnya prestasi yang individu tu ada pada masa tersebut macam mana dan prestasi yang kita nak ataupun yang sepatutnya dicapai tu macam mana. Jadi kita tolakkan prestasi yang sepatutnya dengan prestasi yang sedia ada. So kita dapatlah kalau dia negatif ataupun kurang mencapai prestasi, maksudnya latihan itu diperlukan. Jadi seperti yang kita dah belajar dalam video pertama, iaitu topik pertama, training bidang latihan ini adalah datangnya daripada pengurusan sumber manusia dalam organisasi. So maksudnya training ni analysis ni pun juga dia
bidang ilmu ni datang daripada pengurusan sumber manusia organisasi lah. So maksudnya dia dilakukan untuk menentukan sama ada pekerja boleh buat kerja dia atau tidak. So maksudnya kalau dia tak boleh buat kerja, maksudnya terdapat keperluan latihan lah dekat situ. So dibandingkan prestasi yang piawai yang sepatutnya pekerja tu capai dengan prestasi sedia ada pekerja tu. Maksudnya realitinya pekerja tu prestasi dia macam mana. So bila dia ada jurang prestasi, maka latihan itu diperlukan. Jadi itulah yang akan kita adaptasi, iaitu untuk membuat satu analisis keperluan latihan untuk melihat sama ada latihan diperlukan. Jadi sebagaimana yang kita dah bincangkan dalam topik 1 juga, definisi latihan ni sekarang dah meluas, bukan sahaja untuk para pekerja tetapi juga untuk masyarakat umum. Maka TNA juga atau analisis keperluan latihan juga perlu dijalankan terhadap program-program latihan untuk masyarakat umum. Okay, jadi secara umum, analisis keperluan latihan merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai apakah kandungan program latihan yang kita nak masukkan, termasuklah pengetahuan, kemahiran dan sikap untuk kita bangunkan program latihan tersebut lah. Dan analisis keperluan latihan ini atau kita panggil juga sebagai training analysis atau nama singkatnya TNA dilaksanakan khusus sebenarnya untuk para pekerja. Tetapi zaman sekarang sejak definisi latihan itu sendiri telah berkembang, TNA kita lakukan juga untuk program-program latihan untuk masyarakat. Jadi semua maklumat yang diperlukan untuk merancang dan mereka bentuk suatu program latihan biasanya kita boleh dapat apabila kita buat analisis keperluan latihan. Dan maklumat ini termasuklah untuk reka bentuk latihan, untuk menentukan jenis latihan yang sesuai, kandungan kompetensi atau SKA atau skill, knowledge and attitude atau pengetahuan, kemahiran dan sikap yang perlu diajar, kita masukkan juga dalam program latihan. Dan juga kita boleh tahu juga melalui analisis keperluan latihan ni siapakah subjek matter expert atau jurulatih yang sesuai untuk menyampaikan kandungan latihan nanti. Okay, jadi analisis keperluan latihan ini dia berkaitan untuk menentukan apakah kompetensi yang diperlukan untuk diberikan dalam program latihan. Dan ini termasuklah seperti kemahiran psikomotor. Kemahiran psikomotor ni macam kemahiran fizikal awak lah. Contohnya kalau kemahiran menggunakan mesin atau memandu kereta, itu dipanggil sebagai kemahiran psikomotor lah. Kemahiran prosedural pula adalah rasanya saya dah sebut juga dalam video kuliah yang sebelum ini. Kemahiran prosedur ni maksudnya kemahiran step by step. So maksudnya awak tahu apa yang pertama kena buat apa, so yang kedua kena buat apa, dan seterusnya kena buat apa. So maksudnya kemahiran ini berdasarkan kepada kemahiran langkah demi langkah lah. Okay. Lepas tu dalam SKA juga boleh menentukan pemindahan pengetahuan, iaitu sama ada terdapat keperluan untuk mengetahui pengetahuan yang boleh dipindahkan lah. Contohnya ada tacit knowledge tak kat situ. Contohnya macam ada sesuatu program, ada sesuatu kemahiran tu dia nampak macam boleh dipelajari, tetapi dia biasanya dapat daripada pengalaman. Tetapi pengalaman tu pun kita boleh berkongsi lah daripada orang-orang yang ada pengalaman untuk diberikan kepada peserta program lah. So kita panggil sebagai pemindahan pengetahuan untuk pemindahan pengetahuan lah. Okay, kemahiran komunikasi. Kita boleh juga dapat daripada analisis keperluan latihan ni untuk maklumat untuk meluaskan pemikiran, pembentukan sikap, prestasi, okay, penekanan fisiologi. Okay, contohnya macam benda-benda yang berbentuk fizikal lah yang boleh dilaksanakan oleh individu. Dan juga metakognitif. So maksud dia kemahiran berfikir lah dalam individu. Okey, jadi kalau kita tengok untuk analisis keperluan latihan ini, kalau untuk dalam organisasi ada beberapa lah unit analisis yang dibuat dalam TNA tu. Ini termasuklah yang pertama sekali diorang akan buat analisis organisasi, iaitu dalam analisis ini mereka lihat secara keseluruhan dalam organisasi tersebut. Apakah matlamat organisasi dan apakah arah strategi yang nak dicapai dalam organisasi. Kemudian mereka ambil analisis juga adakah semua orang-orang dalam pihak atasan tu
penyelia, rakan sekerja dan semua pekerja dalam tu menyokong untuk untuk mengadakan latihan lah dalam organisasi tersebut. Kemudian apakah sumber-sumber latihan yang boleh digunakan untuk menjalankan program latihan. Jadi analisis organisasi ini biasanya mereka buat dalam mesyuarat akhir tahun lah. Jadi kat situ mereka akan keluarkan bajet untuk tahun depan. Okay, jadi apakah matlamat ataupun objektif yang telah berubah untuk dicapai oleh para pekerja. Okay, dan adakah organisasi itu perlu melakukan atau apakah organisasi itu perlu menjalankan program pelatihan supaya para pekerja ini dapat mencapai matlamat baru organisasi pada tahun hadapan. So apabila analisis organisasi ini selesai dilaksanakan, biasanya organisasi akan teruskan kepada analisis tugas. So analisis tugas pula adalah dia mengkaji setiap jawatan yang ada dalam organisasi tersebut. Okay. Kalau belajar dalam pengurusan sumber manusia tu, dia ada dua jenis lah. Satu yang disebut sebagai deskripsi tugas. Satu lagi disebut sebagai deskripsi spesifikasi tugas lah. Okay. So deskripsi tugas ni lebih kepada senarai tugas yang ada dalam sesuatu jawatan. Okay, contohnya seorang itu dia kerja sebagai kerani. Okay, jadi apakah tugas-tugasnya? Okay, tugas-tugasnya termasuklah mengangkat telefon, menjawab panggilan telefon, okay, menaik surat, okay, lepas tu memasukkan dokumen dalam fail. So, menguruskan borang-borang pendaftaran, itu contoh-contoh kerja deskripsi tugas seorang kerani. Okay, dan lagi satu yang dipanggil sebagai spesifikasi tugas. Okay, spesifikasi tugas pula dia melihat apakah kelayakan yang perlu ada pada seorang individu untuk menjawab jawatan tersebut. Okay, contohnya kerja seorang kerani. Apakah kualifikasi ataupun academic qualification yang perlu ada pada individu untuk menjawab jawatan kerani. Contohnya mungkin zaman sekarang ni mungkin nak kelulusan SPM, okay, lepas tu boleh menaik, boleh menggunakan komputer, boleh fasih bercakap bahasa Melayu dan bahasa Inggeris mungkin lah. Okay. So itu adalah spesifikasi tugas. Jadi apabila kita membuat analisis tugas, kita akan melihat sama ada individu yang menjawab jawatan, setiap jawatan okay, adakah mereka telah memenuhi adakah mereka telah memenuhi semua tugas-tugas yang dimasukkan dalam deskripsi tugas bagi sesuatu jawatan. Okay, contohnya katalah matlamat organisasi ni adalah contohlah sekian-sekian. Okay, jadi ada 50 orang pekerja. So dalam 50 orang pekerja ni mereka menjawab jawatan sebanyak 20 jawatan. So mungkin ada jawatan yang sama macam kerani ada 20 orang. Tu 20 orang, ada 20 orang kerani, jawatan dia sama iaitu kerani. So kita tengok setiap jawatan kerani ni, okey, adakah semua pekerja yang kerani ni mereka telah mencapai prestasi untuk ataupun mencapai prestasi untuk menjalankan setiap tugas dalam deskripsi tugas seorang kerani, jawatan kerani itu. Okey, jadi kalau tak cukup, maksudnya mereka tidak memenuhi jawatan memenuhi kehendak tugas tersebut. So maksudnya adalah jurang dekat situ. Tadi ada keperluan dalam organisasi kan, kalau ada bajet, okay, ada keperluan untuk perubahan pada pekerja dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita tengok analisis tugas pula, kalau setiap jawatan itu, deskripsi tugas itu tidak dilaksanakan oleh penjawat jawatan tersebut, maka ada jurang lah kat situ. Ada keperluan untuk melaksanakan program latihan supaya setiap orang yang setiap jawatan dalam tu dapat mencapai prestasi tugas yang diletakkan dalam deskripsi tugas masing-masing lah. Okay, kemudian kita akan lihat juga spesifikasi tugas. So maksud dia spesifikasi kerja. So maksudnya kita tengok jugalah tadi sepatutnya orang-orang yang menjawab jawatan tersebut dia dah ada kelayakan yang basic lah untuk jawab jawatan tersebut. Tetapi lepas mereka jawab jawatan tersebut, adakah mereka sebenarnya tak layak? Okay? So kita akan kena pasti jugalah melalui analisis tugas. So dekat sini kita akan senaraikan segala pengetahuan, kemahiran, sikap yang diperlukan, kebolehan, kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut. So maksudnya kalau mereka ni yang jawab jawatan tersebut tidak dapat melaksanakan tugas tersebut, maka kita akan kena pasti mereka, dan kita akan senaraikan pula
Okey. Apakah jenis-jenis pengetahuan dan kandungan lah, maksudnya kandungan latihan lah yang perlu yang akan kita sampaikan dalam program latihan nanti. Okey, kemudian akan dalam analisis keperluan latihan untuk pekerja dalam organisasi ni, last sekali mereka akan buat analisis individu. So ini analisis individu pula, mereka akan tadi kan dia dah kenal pasti semua penjawat jawatan yang tidak mencapai prestasi kerja dia lah, mengikut jawatan, mengikut deskripsi tugas tadi. Okey, kemudian kita dah kenal pasti siapa pekerja tu. Okey, kita tanya pula terus kepada para pekerja tu. So kita tanya pekerja tu, contoh tadi kan dia jawab jawatan kerani. Okay, tapi dia tak siapkan semua tugas yang ada dalam deskripsi tugas dia. So kita tanyalah sebab apa. Okay, masa analisis individu ni kita akan tanya dia. So sebab apa? Okay, kalau dia cakap dia tak boleh buat sebab dia memang tak reti nak buat. Dia tak ada kemahiran, tak ada pengetahuan. Dia tak mampu nak buat. Masa tu baru kita tetapkan pelatihan diperlukan kerana memang mereka perlukan pengetahuan dan kemahiran lah untuk buat kerja. Tetapi kadang-kala pekerja ni dia cakap dia bukan tak buat sebab tu. Okay? Dia tak buat sebab dia mogok, sebab gaji dia kecil, ataupun dia tak buat sebab dia tak ada motivasi nak buat. Dia tak buat sebab dia tak tahu pun dia kena buat kerja tu. Contoh macam tu. Okay, yang itu tidak perlukan latihan. So kalau yang itu, so kita akan buat report untuk analisis keperluan latihan nilai. Latihan tidak diperlukan kerana mereka pekerja ini bukannya tidak ada pengetahuan dan sebagainya, tetapi mereka tidak buat kerja kerana sebab-sebab lain. Okey, jadi kita hanya akan buat latihan untuk sebab-sebab yang memerlukan program latihan dilakukan. Okey, dianjurkan. So ini adalah analisis keperluan latihan. Jadi bila kita adaptasi untuk program-program latihan umum, so ini adalah benda-benda yang kita kena analisis. Okay, so yang pertama sekali kita perlu analisis di peringkat, katalah kita nak buat program latihan untuk masyarakat. So kita kena analisis keperluan latihan untuk individu dahulu. Okay, contohnya contohnya di tahap individu. Okay, kita nak tengoklah apa masalah dalam kalangan masyarakat yang memerlukan program latihan diperlukan ataupun dianjurkan. Okay, jadi kita tengok tahap individu antara lelaki dan perempuan. So kita tengok sekarang ni kan zaman-zaman COVID-19, zaman-zaman post-COVID kan. Jadi semua orang perlukan berjimat cermat. Jadi bila berjimat cermat tu mungkin ada yang tak tahu masak. Jadi dia tak boleh nak berjimat sebab dia tak tahu masak. Jadi dia perlukan khusus memasak supaya mereka ini dapat berjimat cermat. Jadi objektif yang kita berdasarkan TNA ni, so kita dari tahap individu tadi kan, so kita nampaklah objektif yang kita boleh buat adalah kita perlukan penambahan nilai individu dalam konteks pengetahuan kemahiran untuk memasak. So objektif spesifik kita adalah untuk menambah kemahiran ataupun modal insan. So dan prestasinya adalah kita menganggapkan dengan program latihan yang dijalankan, so individu ini dapat memasak untuk diri sendiri dan keluarga. So itu adalah contohlah kalau kita nak buat analisis keperluan latihan mengikut level individu. So kemudian katalah tadi kita boleh buat daripada level yang kecil, okey. Maksudnya individu kepada kumpulan, komunikasi dan yang paling besar, okey. Ataupun kita daripada besar kepada kecil. Okay, contohnya kita tengok pada yang besar dulu, okey, yang bawah ni, okey. Kita tengok community. So kita tengok dekat community, apakah masalah community yang berlaku? Okey, apakah masalah community yang berlaku? Contohnya, okey, sekarang ni kita nampak sekarang kan kita nampak penggunaan internet semakin meluas. Okay, jadi apa yang nampak masalahnya adalah sekarang ni banyak scammer. So dia suka scam orang kan. So macam mana kita nak buat supaya kuranglah berlaku aktiviti-aktiviti scammer ni lah. So maksudnya jangan bagi scammer ni berjaya lah scam kita kan. So apa yang kita buat adalah kita perlukan satu program latihan untuk menyedarkan semua komuniti bahawa taktik-taktik scammer ni macam manalah. So kita nampak melalui komuniti lah. So bila kita tengok komuniti, contohnya, so kita dah tengok komuniti tadi kan,
Komuniti mana yang paling banyak kena scam. Okay, so mungkin kita nampak kalau tengok dekat laporan surat khabar tu, komuniti mana yang paling banyak kena scam adalah warga-warga tua lah, mereka-mereka yang dah bersara ni kan. Mereka mungkin tak pandai ataupun tak alert lah, tak terdedah sangat dengan penggunaan internet. Jadi bila mereka kena tipu tu, mereka tak faham. Jadi mereka tertipu lah. Okay? Jadi golongan inilah yang kita tengok kumpulan inilah kumpulan warga tua ini, kita kecilkan skop. So skop dia adalah warga tua. So warga tua tu, mereka, komuniti warga tua ni, mereka memerlukan program latihan supaya mereka tak kena scam. Okey, lepas tu kita kecilkan lagi komuniti warga tua ni yang dekat mana. Okey, so kita kecilkan lagi skop dia adalah mungkin komuniti warga tua ni, individu ni adalah yang tinggal dekat kawasan luar bandar. So kita jadikan ambil satu tempat, okay, untuk warga tua dekat luar bandar untuk untuk sasaran TNA ni lah. Okay. So kat situlah kita buat analisis keperluan latihan. So selain daripada itu banyak lagi banyak lagi isu-isu yang kita boleh teroka lah untuk tengok apa masalah yang berlaku, dan kita boleh buat satu program latihan untuk selesaikan masalah tersebut. Okay, so maksudnya kita boleh tengok daripada skop yang paling besar, lepas tu kita kecilkan, contoh tadi kita tengok masyarakat, lepas tu kecilkan skop pada komiti, kumpulan dan individu mana yang kita kena pasti untuk buat program latihan, ataupun kita boleh buat analisis keperluan latihan ni terus tengok kepada individu mana yang memerlukannya. Okay, lepas tu kita buka skop dekat kumpulan mana, kat komuniti mana, dekat masyarakat kat mana. Okay, so yang mana satu dulu pun boleh. Okay, so ini adalah cara untuk kita adaptasi analisis keperluan latihan daripada analisis keperluan latihan organisasi kepada analisis keperluan latihan untuk masyarakat. Okay, jadi macam mana cara kita nak kenal pasti tu kan, pengetahuan, kemahiran dan sikap kan. So kita boleh adaptasi apa-apa model yang sesuai untuk tentukan apakah pengetahuan, kemahiran dan sikap yang kita perlukan untuk buat program latihan untuk selesaikan isu tadi. Okay, contohnya mungkin kita boleh guna model SWOT ni. So model SWOT ni kalau mungkin awak pernah dengar lah SWOT ini adalah satu model yang digunakan untuk buat keputusan, okay, untuk buat keputusan untuk sesuatu perkara. So sebelum kita buat keputusan untuk sesuatu perkara, kita akan tentukan dululah katalah ada satu masalah berlaku. Jadi untuk selesaikannya, kita akan tengok apakah kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang-peluang yang mungkin ada kalau kita ambil keputusan yang macam ni. Kalau ambil keputusan macam ni, macam mana? Okay? So macam itu. Okay, so contohnya kan tadi kita nak buat, kita dapat kena pastilah isu dia adalah untuk mengurangkan jenayah skamer. Okay, so kita dalam kalangan warga tua di luar bandar. Okay, jadi kita nak tengoklah apakah kekuatan warga tua dekat luar bandar ni. Okay, mungkin mereka ini mungkin mereka ini banyak pengalaman sebab dah tua kan. Okay, lepas tu dia banyak duit kan, sebab yelah dah bersara apa semua kan. Okay, lepas tu banyak masa juga sebabnya mereka ni dah bersara. Okay, jadi tak ada kerja, jadi tak ada banyaklah benda nak difikirkan, nak diuruskan. Okay, itu adalah kekuatan. Lepas tu apakah kelemahannya? Kelemahannya adalah mereka ni mungkin duduk dekat luar bandar. Okay, jadi susahlah kalau dia nak pergi buat training dekat bandar. Okay, lepas tu mereka ni juga mungkin lahir daripada zaman baby boomers kan. So mereka ni memang tak tahulah pasal internet apa semua. Okay, tak biasalah dengan internet. So jadi kita kena buat program latihan itu secara bersemuka, tak boleh buat secara online. Okay, so jadi kita tengok lagi lah apa lagi kelemahan-kelemahan mereka. So mereka ini terdiri daripada warga tua. Jadi kalau boleh jurulatih yang kita nak lantik tu nanti janganlah orang muda. Carilah orang yang tua juga supaya mereka memahami apa yang latar belakang kita punya peserta tu lah. Okay, lepas tu kita tengok pula opportunity. So opportunity ni apakah pengetahuan, kemahiran, okay, dan sikap yang diperlukan supaya warga-warga tua dekat luar bandar ni mereka lebih faham tentang scammer dan tidak terjebak dengan scammer. So kita akan cari tahulah apa pengetahuan yang kita akan tentukan. Contohnya mungkin pengetahuan mereka ni perlukan pengetahuan
yang berkaitan dengan penggunaan internet, okey. Cara-cara tak terjebak dengan skamer dan sebagainya lah, okey. Dan lepas tu kita tengok pula dia punya ancaman. So ancaman apa yang akan yang menjadi ancaman lah kepada program latihan kita nanti. So mungkin ada beberapa kemahiran yang susah lah nak kita sampaikan. Contohnya kita nak ajar mereka guna internet. Tapi mereka ni kan dah tua, okey. Jadi lepas tu tak suka terima perubahan kan. Lepas tu tak suka benda baru. Jadi agak sukar lah. Jadi kalau nak buat program latihan tu kena guna pelbagai kaedah dan juga kena cari jurulatih yang betul-betul pandai memahami warga tua lah, okey, untuk sampaikan kandungan latihan. Okey, itu adalah model SWOT yang kita boleh gunakan lah untuk kenal pasti kandungan latihan tu. Apakah pengetahuan, kemahiran, sikap dan kompetisi yang boleh kita masukkan dalam program latihan. Okey, selain pada tu kita boleh juga guna model-model lain untuk tentukan kandungan program latihan tadi tu. Okey, contoh kita guna force field analysis kan. Kita tengoklah apakah faktor-faktor penghalang dan juga faktor-faktor yang menyokong, okay? Yang menyokong seseorang itu untuk terjebak dengan skamer contohnya. So kita kat situlah kita akan senaraikan pengetahuan dia. Mungkin pengetahuannya yang diperlukan adalah tadilah pengetahuan tentang penggunaan internet, okay? Pengetahuan tentang cara-cara skamer beroperasi, okay? Modus operandi mereka dan sebagainya lah, okay? Okay, kita boleh juga guna model-model lain yang sesuai lah. Okay? Contoh mungkin kita boleh guna model problem solving, okay. So yang pertama sekali kita kenal pasti masalah dia lah. So masalahnya tadi apa tu? Skamer suka menipu warga-warga tua lah. Sebab tu kita kenal pasti apa penyebab dia. Okay, penyebabnya mungkin mereka tahulah warga-warga tua ni tak ada pengetahuan, tak didedahkan dengan teknologi maklumat. Okay, jadi sebab mereka tahu, sebab itulah mereka ni jadi sasaran. Okay, lepas tu kita brainstorm lah apa dia punya penyelesaian dia. Okay, bagi mereka pengetahuan apa, kemahiran apa sebagainya. Kita pilih yang terbaik. Macam tu lah. So ini adalah satu lagi model yang boleh kita adaptasi untuk kenal pasti SKA tadi tu, okay, skill, knowledge and attitude tu, apakah dan apa lagi lah kompetensi yang boleh kita masukkan dalam program latihan. Okay, jadi kalau kita nak buat analisis keperluan latihan ini, macam mana kita nak kumpul maklumat tu? So maklumat tu kita boleh kumpul dia sama macam buat research, okay? So bila kita buat research, buat penyelidikan, awak ni semua nanti akan pergi ke tahun akhir untuk buat tesis. Mungkin awak terfikirlah macam mana nak kutip data tu kan. So kalau ada banyak cara lah nak guna pendekatan kuantitatif ke, kualitatif ke kan. So cara untuk kutip data tu dia sama, buat research tu sama je kalau kita nak buat analisis keperluan latihan. So kita boleh guna soal sidik, okay? Tapi dia depends jugalah kalau awak bagi soal sidik dekat kanak-kanak kan, dia tak faham macam mana dia nak jawab. Kalau bagi soal sidik dekat orang tua kan pun dia tak boleh membaca kan, macam mana dia nak faham. So ikutlah kepada kesesuaian. Okey, awak juga boleh guna teknik pemerhatian. Saya tengoklah apakah jenis-jenis pengetahuan, kemahiran yang diperlukan lah oleh peserta yang awak nak buat program latihan tu. Okay, mungkin awak boleh buat temu bual juga. Temu bual mereka, apa yang mereka perlukan, apa latihan yang mereka nak, apa kemahiran yang mereka nak. Okay, lepas tu mungkin boleh buat semakan prestasi. Okay, contoh kalau awak buat program, nak buat program latihan ataupun program motivasi dalam kalangan pelajar sekolah. So kita kena semaklah prestasi mereka tu dekat sekolah. Contohnya prestasi mereka memang rendah kan, prestasi akademik memang rendah. So memang sesuai lah kita bagi program motivasi belajar. So katalah mereka ni jenis yang kata apa, cream of the cake tu yang paling hebat tu, yang akademik punya prestasi tu sangat bagus tu, orang yang macam tu awak nak pergi bagi motivasi latihan tu, maksudnya dia akan jadi program yang membazir. Sebab tak perlu bagi program latihan kepada orang yang dah memang bagus, sebab nanti yelah tak perlulah, sebab mereka dah memang bagus. So nanti awak bila awak nak ukur keberkesanan latihan awak, mungkin tidak ada kesan lah sebab mereka dah memang bagus. Jadi lepas pergi program awak, memang mereka akan bagus juga. So tak akan ada peningkatan. So yang itu pun kita kena semak lah untuk tengok sama ada terdapat keperluan latihan atau tidak. Okay, lepas tu kalau orang yang awak nak bagi program latihan tu adalah sasaran awak mungkin pekerja, so kita boleh tengok deskripsi kerja dia lah. Okay, adakah dia mencapai
prestasi kerja dia atau tidak. Okey, kalau buat kepada masyarakat pun sama, awak boleh buat juga deskripsi kerja. Okey, contohnya dia sebagai masyarakat, so dia memegang peranan dalam masyarakat lah. So tengoklah apa dia punya peranan tu. Dekat situlah kita tengok tugas-tugas dia, adakah dia mencapai peranan sebagai peranan dia atau tidak lah. Okey. Lepas tu kita boleh juga tengok analisis masalah. Okey, yang ini ini adalah teknik research juga. Kalau awak kenal pasti tu macam okey, kita boleh buat secara kualitatif lah. Kita tengok kita tengok satu, jadi dia sebenarnya dia macam beberapa gabungan lah, gabungan temu bual, gabungan pemerhatian, okey. Dan awak nampak apa isu dia, lepas tu awak kena pasti orangnya, awak interview dia, lepas tu awak analisis masalahnya. So kat situlah nanti awak akan dapat apakah keperluan-keperluan untuk buat program latihan. Okay, so ini adalah tadilah contoh apa yang awak, macam mana awak nak buat analisis keperluan latihan tu. Contohnya awak pergi kepada tahap yang paling besar sekali. Contohnya kalau awak nak buat pergi ke organisasi, katalah awak nak bagi program latihan kepada para pekerja, tetapi bukan latihan tu bukan untuk dia buat kerja je, tapi sebab ni latihan program masyarakat kan, tapi untuk dia pegang peranan dia dalam masyarakat. Okey, contohnya awak nak buat satu TNA untuk organisasi. Okey, apa yang masalah berlaku dalam masyarakat? Okay, contohnya sekarang ni masalah yang berlaku dalam masyarakat adalah kurangnya perhatian ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Mungkin mereka sibuk bekerja dan tak ada masalah untuk mendidik anak-anak. Okay, jadi latihan yang diperlukan adalah kecekapan untuk mendidik anak-anak sambil bekerja. So itu adalah latihan yang diperlukan. So kita akan senaraikanlah pengetahuan, kemahiran, sikap yang diperlukan untuk dimasukkan dalam program latihan tersebut. Okey, kemudian kita buat objektif spesifik dan prestasinya adalah selepas habis daripada program latihan tu, mereka ini bukan sahaja dapat menjalankan tanggungjawab mereka di tempat kerja, tetapi juga dapat menjalankan tanggungjawab sebagai ibu bapa di rumah. Okay, so itu adalah contohlah kita nak buat perancangan untuk TNA. Jadi lepas anda dah dapat semua maklumat dalam melalui analisis keperluan latihan itu ataupun TNA itu, okay, anda sepatutnya dah boleh buatlah satu program latihan. Okay, so anda boleh keluar dengan satu plan ataupun training plan ni macam ni lah, ni contoh. Okay, kena ada anda semua boleh buat tajuk kursus tu apa, okay, berapa hari nak buat kursus tu, apa objektif dia. Ni objektif ni berdasarkan keperluan-keperluan dalam analisis keperluan latihan tadi lah. Okay, lepas tu siapa target dia, audiens awak tu, siapa dia punya penceramah atau jurulatih yang sesuai, okay, macam mana cara susunan dalam kelas untuk program latihan itu, tentatif program dan sebagainya lah. Okay. So maksudnya awak dah ada isi lah untuk nak buat program latihan. So rasanya itu saja untuk perancangan dan analisis keperluan latihan untuk topik kita yang ke-7. So kita jumpa lagi untuk video seterusnya untuk topik yang ke-8. Okay, terima kasih. Bye.